Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini cikgu akan teruskan dengan fizik tingkatan 5 iaitu subtopik 1.1 daya paduan. Tetapi cikgu akan fokuskan kepada bagaimana kita hendak melukis kaedah segi empat selari dan juga kaedah segitiga daya. Okey. Untuk yang pertama, merujuk kepada dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Jadi untuk yang pertama ini, rujuk soalan, rajah menunjukkan satu bongkah kayu ditarik oleh dua daya 5 Newton dan 12 Newton dan berserenjang antara satu sama lain. Merujuk kepada rajah, 12 Newton dan 5 Newton adalah dua daya yang dinyatakan seperti dalam penyataan di atas iaitu berserenjang antara satu sama lain. Soalan, tentukan daya paduan dengan menggunakan kaedah segi empat selari dan juga segitiga. Jadi, merujuk kepada kehendak soalan, kita perlu tahu bagaimana hendak melukis daya paduan dengan menggunakan kaedah segi empat selari dan juga segitiga. Jadi, merujuk kepada soalan ini, sebelum cikgu tunjukkan kedua-dua kaedah iaitu segi empat selari dan juga kaedah segitiga, merujuk kepada soalan ini, cuba kita mencari nilai yang sepatutnya kita akan dapat dalam mencari daya paduan. Okey, menurut dari segi pengiraan, kalau kita lukis daya ini iaitu ini adalah 12 Newton, ini adalah 5 Newton. Jika kita lengkapkan segi empat bagi dua daya yang bertindak ini akan merujuk daya paduan yang kita hendak cari. Dan ini akan jadi 12 Newton dan ini juga merujuk kepada daya yang selari dengannya iaitu 5 Newton. Jadi, jika anda melihat di sini, kita akan dapat satu segi 3, di mana di sini adalah sudut 90. Kalau merujuk kepada kaedah ini adalah 5, ini adalah 12 dan kita hendak mencari F. Maka kita boleh menggunakan berkaitan dengan satu kaedah mudah iaitu teorem Pythagoras. Untuk mencari nilai, boleh menggunakan teorem Pythagoras, itu di mana kita menggunakan formula F sama dengan 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa dan kita akan dapat dengan nilai 13 Newton. Jadi ini adalah untuk menggunakan kaedah pengiraan ataupun kita nak mengetahui nilai yang sepatutnya kita dapat untuk nilai daya paduan di sini. So ini adalah 13 Newton. Tetapi dalam kehendak soalan, kita perlu menggunakan kaedah iaitu segi empat selari dan juga segitiga. Jadi untuk melaksanakan kaedah ini, untuk yang pertama, kaedah segi empat selari. Untuk kaedah segi empat selari ini, kita akan melukiskan daya tersebut iaitu dengan menggunakan kaedah lukisan berskala. Jadi untuk kaedah lukisan berskala, kalau anda rujuk, dalam soalan kita diberi 12 Newton dan juga 5 Newton. Jadi, bentukkan skala. Skala yang nak digunakan mungkin
1 cm mewakili 2 Newton. 1 cm mewakili 2 Newton. Jadi, kita akan melukis menggunakan skala yang diberi. Berpandukan lukisan ini, kita 12 Newton bermaksud cikgu akan melakarkan pada panjang 6 cm. Okey. Jadi ini merujuk kepada 12 Newton di mana cikgu lakarkan dengan panjang 6 cm. Seterusnya, untuk 5 Newton pula, jika kita menggunakan skala 1 cm bersamaan dengan 2 Newton, maka jika 5 Newton, ia bersamaan dengan 2.5 cm. Jadi di sini cikgu merujuk 2.5 cm bagi menyatakan ini adalah merujuk 12 Newton dan ini pula merujuk kepada 5 Newton. Jadi kita cuba lengkapkan rajah ini menjadi suatu segi empat. Yang selari, ya. Maka kita akan dapat seperti ini. Lukisan segi empat seperti ini. Jadi, satu lagi, kita akan lengkapkan daripada hujung ke hujung. Okey. Jadi, ini akan merujuk kepada F yang kita nak cari. Ini adalah 5 Newton dan ini adalah daya bagi 12 Newton. Jadi merujuk kepada lukisan ini, jika kita menggunakan skala di mana 1 cm mewakili 2 Newton, kita nak mencari nilai F, maka kita perlu tahu jarak yang kita lukis tadi iaitu daya paduan. F ini merujuk daya paduan. Jadi merujuk kepada daya yang dilukis tadi. Kita akan ukur panjangnya. Okey. Merujuk kepada sini. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 6.5 cm. Okey. Cikgu dapati panjang untuk F ini adalah 6.5 cm. Maka untuk mendapatkan jawapan, F bersamaan dengan 6.5 cm, kita darabkan dengan 2 Newton menurut skala 1 cm bersamaan 2 Newton, maka 6.5 cm kita darabkan dengan 2 Newton, kita akan dapat dengan nilai jawapan 13 Newton. 13 Newton. Jadi ini adalah untuk yang pertama, iaitu menggunakan kaedah segi empat selari. Yang seterusnya kita cuba menggunakan kaedah segitiga. Untuk B, kaedah segitiga. Okey, masih sama. Kita akan melukiskan daya tersebut dengan menggunakan skala iaitu 1 cm. Kita cuba menggunakan skala 1 cm mewakili 2 Newton. Okey, apabila 1 cm mewakili 2 Newton masih lagi sama, kita akan lukis dengan keadaan
12 Newton akan diwakili oleh 6 cm. Okey. Jadi merujuk kepada rajah soalan tadi, ini adalah 12 Newton dan kita menggunakan skala 1 cm 2 Newton, maka panjangnya adalah 6 cm. Okey, yang seterusnya adalah daya bagi 5 Newton. Untuk melukis daya bagi 5 Newton, kita akan mengikut anak panah bagi daya tersebut. Jadi dalam soalan, 5 Newton, kita boleh letakkan di sini supaya anak panahnya akan menuruti antara satu sama lain. Kalau menurut gambar rajah, 5 Newtonnya adalah di bawah ini. Okey, tetapi untuk melukis segitiga, kita akan melukis 5 Newton itu daripada atas, iaitu supaya anak panah daya 12 Newton akan menuruti anak panah daya 5 Newton. Maka dengan 5 Newton kita akan lakarkan dengan jarak 2.5 cm. Ini langkah yang seterusnya. Kita ambil pembaris. Kita akan sambungkan daripada hujung ke hujung. Pastikan betul-betul dari hujung ke hujung. Dan kita gariskan. Okay. Bentukkan seperti sebuah segitiga. Okay, ini 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5. Okey, dan anak panahnya adalah ke sana. Iaitu seperti kita cuba membawa pergerakan ini, contohnya A ke B ke C, 12 Newton adalah A ke B, 5 Newton adalah B ke C. Maka kehendak soalan adalah A ke C. Jadi, ini akan merujuk kepada F yang kita nak cari. Jadi, kiraan panjang tadi, cikgu dapat 6.5 cm. Maka, untuk mendapatkan penyelesaiannya, kita juga menggunakan kaedah yang sama, iaitu 6.5 cm darab dengan 2 Newton bersamaan dengan 13 Newton. Okey. Ini adalah bagi penerangan untuk daya yang mana berserenjang antara satu sama lain. Sekarang kita merujuk kepada dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang antara satu sama lain. Jadi cuba rujuk contoh soalan ini. Rajah menunjukkan sebuah kapal yang ditarik oleh dua bot penunda dengan daya 40 Newton dan 40 kilonewton dan 60 kilonewton masing-masing. Sudut di antara kedua-dua daya ialah 50 darjah. Soalan, tentukan daya paduan dengan menggunakan segi empat selari dan juga segitiga. Jadi, untuk merujuk kepada soalan ini, bagaimana kita nak melakarkan lukisan berskala untuk mendapatkan jawapan daya paduan. Okey, yang pertama. Kaedah segi empat selari. Maka kita akan melukiskan mengikut skala. Jadi, cuba kita letakkan, kita akan menggunakan 1 cm nisbah 10 kilonewton. Maka kalau kita merujuk kepada soalan, kita ada 40 kilonewton, kita boleh melakarkan dengan panjang 4 cm. 60 kilonewton, kita boleh menggunakan panjang 6 cm. Jadi, yang pertama, cuba kita lukiskan dulu untuk
kilonewton, iaitu dengan jarak 6 cm. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Pada soalan, ada tertera sudut, iaitu sudut yang dicangkum ialah 50 darjah. Jadi kita perlu mengambil kira sudut tersebut. Maka dengan sudut 50 darjah, cikgu cuba melengkapkan daya yang satu lagi, iaitu daya 40 kilonewton dengan jarak 4 cm pada sudut 50 darjah. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Jadi sudut di sini adalah 50 darjah. Ini merujuk kepada 40 kilonewton. Ini pula merujuk kepada 60 kilonewton. Jadi, kita cuba lengkapkan berkaitan dengan segi 4 selari dengan sudut 50 darjah. Maka, satu cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm dan dilengkapkan daripada hujung ke hujung juga 6 cm. Jadi, kita dah dapat ini adalah suatu segi 4 selari. Selepas itu, kita sambung daripada hujung ke hujung untuk mengukur panjangnya. Satu cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm dan terdapat 9 cm. Maka F di sini, setelah diukur, kita mendapat 9 cm. Maka F paduan yang kita nak cari di sini adalah 9 cm darab dengan 10 kilonewton. Maka F paduan kita akan dapat nilai 90 kilonewton. Mengikut kaedah segi 4 selari, maka jawapannya adalah 90 kilonewton. Okey, baik. Sekarang, kita cuba melakarkan menggunakan kaedah segitiga. Okey. Kaedahnya, yang pertama, tadi kita sudah meletakkan skala, masih lagi menggunakan skala 1 cm bersamaan dengan 2 Newton. Maka kita pun akan lukis menggunakan skala. Jadi di sini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Jadi cikgu cuba mewakilkan ini untuk 60 kilonewton, di mana anak panahnya kita akan menuruti seperti yang ditunjukkan, iaitu ini merujuk 60 kilonewton ataupun bersamaan dengan 6 cm. Selepas itu, pada sudut 50 darjah, kita mempunyai satu lagi daya. Kalau ikutkan daya yang dikenakan, 40 kilonewton adalah di sini. Tetapi disebabkan kita cuba menuruti anak panah daya yang terdapat dalam soalan, maka kita cuba meletakkan di sini. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Dengan sudut yang dicangkum adalah 50 darjah. Jadi ini akan diwakili oleh 40 kilonewton. Kaedah yang masih sama, kita sambungkan
daripada hujung ke hujung. Dan kita kira 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm. Jadi, ini adalah sebuah segitiga di mana anak panah akan merunuti daripada contoh A ke B ke C. Maka, daya paduan adalah A ke C. Jadi, ini adalah F yang kita nak cari dengan nilai panjang tadi masih sama, mendapat nilai ukuran 9 cm. Maka kita selesaikan F tersebut 9 cm darab dengan 2 Newton. Darab dengan 10 kilonewton. 10 kilonewton. Bersamaan dengan 90 kilonewton. Okey. Jadi ini adalah jawapan untuk menggunakan kaedah segitiga dan juga segi empat selari bagi penyelesaian dua daya yang bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang antara satu sama lain. Okey, sekarang cikgu teruskan pula dengan perbincangan subtopik kecil iaitu berkaitan dengan hukum gerakan Newton kedua, di mana hukum gerakan Newton kedua ini melibatkan F sama dengan MA, di mana jika satu objek mengalami beberapa daya pada satu masa, F mewakili daya paduan ke atas objek itu. Jadi, kita nak menggunakan formula F sama dengan MA, di mana F ini akan merujuk kepada F paduan. Okey, baik. Di sini, terdapat beberapa situasi. Cikgu akan terangkan. Bagi objek dalam keadaan pegun, bagi istilah objek dalam keadaan pegun. Maka apa yang perlu awak tahu adalah hal laju atau V bersamaan dengan sifar, pecutan sifar, maka daya paduannya juga sifar. Jadi jika ada dua daya yang bertindak pada objek yang berada dalam keadaan pegun, maka kita ada R sama dengan W. Okey, seterusnya, objek bergerak dengan hal laju seragam. Maka apabila objek itu bergerak dengan hal laju seragam, hal laju adalah malar, maka pecutannya sifar, daya paduan juga sifar. Jadi untuk sesuatu objek bergerak dengan hal laju malar, T akan sama dengan daya seretan dan R akan sama dengan berat. Dan yang ketiga, objek bergerak dengan pecutan seragam. Objek bergerak dengan pecutan seragam bermaksud hal lajunya semakin bertambah di mana pecutannya tidak sama dengan kosong dan daya paduannya juga tidak sama dengan kosong. Jadi untuk objek bergerak dengan pecutan seragam, T lebih besar daripada FR. Dan manakala daya paduan pula, manakala R sama dengan W. Okey, jadi daya paduan di sini apabila T lebih besar daripada FR, maka daya paduan adalah T tolak dengan FR. Okey, sekarang kita teruskan dengan perbincangan contoh soalan penyelesaian masalah. Yang pertama, rajah menunjukkan satu blok berjisim 8 kg ditolak oleh daya 20 Newton pada permukaan mengufuk yang mempunyai daya geseran 4 Newton. Okey, ini adalah rajah soalan. Soalan minta hitung pecutan. Jadi kita nak mencari A. Soalan di sini nak mencari A. Okey. Jadi untuk mencari A, apabila diberikan daya tolakan 20 Newton dan geseran 4 Newton dalam soalan ini, maka kita menggunakan formula F sama dengan MA. Okey. Merujuk kepada F sama dengan MA, F ini adalah daya paduan.
apabila F ini adalah daya paduan, maka kita akan mengambil kira nilai untuk daya paduan tersebut, iaitu 20 Newton tolak dengan 4 sama dengan M adalah jisim, iaitu 8 darab dengan A. Maka kita boleh mencari A iaitu 20 tolak 4 bahagi dengan 8. Maka kita dapat nilai 2 ms negatif 2. Dengan menilai pecutan bongkah kayu adalah 2 meter per saat. Okey, sekarang diminta untuk tentukan arah pergerakan. Nilai yang kita dapat di sini adalah positif. Okey, positif 2. Jadi, arahnya adalah ke kanan. Arah ke kanan. Jika sesuatu nilai magnitude yang kita dapat itu adalah positif, maka ia akan merujuk kepada pergerakan ke kanan. Okey, yang seterusnya. Untuk soalan seperti ini. Penyelesaian masalah yang kedua. Okey, diberi rajah menunjukkan kereta berjisim 900 kg bergerak dengan hal laju seragam. Dalam soalan ada hint berkaitan dengan hal laju seragam. Soalan minta berapakah magnitud daya tujah enjin. Untuk mencari magnitud daya tujah enjin. Jadi di sini A, apabila kereta itu bergerak dengan hal laju seragam, hintnya adalah A mesti sama dengan 0 dan F mesti sama dengan 0. Jadi untuk mencari magnitud daya tujah enjin, kita merujuk dalam soalan ini terdapat rintangan udara dan juga daya geseran dengan nilai 2000 dan juga 8000 Newton. Jadi untuk mencari magnitud daya tujah, untuk mencari magnitud tujahan enjin, maka kita akan menggunakan kaedah mencari daya paduan yang bertindak pada kereta tersebut dengan maklumat yang kita sudah ketahui, iaitu apabila hal laju seragam A sama dengan 0, F sama dengan 0, maka di sini penyelesaian masalahnya adalah tujahan enjin tolak dengan rintangan udara tambah dengan daya geseran mesti sama dengan sifar. Okey, jadi tujahan enjin tolak dengan 2000 Newton tambah dengan 8000 Newton sama dengan sifar, maka kita akan dapat nilai tujahan enjin bersamaan dengan 10,000 Newton. Okey, ini adalah nilai bagi tujahan enjin. Yang seterusnya diberikan hitung magnitud tujahan enjin apabila kereta itu bergerak dengan pecutan seragam 2 meter per saat. Okey, apabila sesuatu kenderaan itu bergerak dengan pecutan seragam 2 meter per saat, maka daya paduan tak sama dengan 0. Okey, untuk B, F tak sama dengan 0. Jadi, kita akan cari F. Iaitu F sama dengan MA dengan jisim kenderaan tadi adalah 900 dengan pecutan yang ada iaitu 2 meter per saat. Maka daya paduan untuk apabila kereta itu bergerak dengan pecutan seragam, ianya adalah 1800 Newton. Jadi, setelah kita mendapatkan nilai 1800 Newton, ini adalah daya paduan. Jadi merujuk kepada penyelesaian masalah kita tadi, kita ambil kat sini. Okey, kita cuba bawa kat sini. Iaitu F paduan dengan nilai 1800 Newton. Ini akan merujuk kepada F paduan iaitu tujah enjin tolak dengan 10,000 Newton sama dengan 1800 Newton. Maka nilai tujah enjin adalah bersamaan dengan 11800 Newton. Okey, ini adalah nilai untuk
tujahan enjin. 11,800 Newton. Okey, soalan yang seterusnya. Rajah menunjukkan sebuah kapal angkasa berjisim 2 darab 10 kuasa 6 dengan daya tujah 3.1 darab 10 kuasa 7. Jadi soalan tanya, berapakah berat? Berapakah berat pesawat? Okey, jadi untuk merujuk kepada soalan ini, berat akan refer W. Di mana untuk soalan A, daya adalah W, iaitu berat. Berat ini bersamaan dengan mg. Maka kita masukkan nilai, iaitu 2 darab 10 kuasa 6 kilogram darab dengan G 9.81. Maka kita akan dapat nilai 1.962 darab dengan 10 kuasa 7 Newton. Okay. Untuk soalan yang kedua, kira daya paduan secara menegak. Kira daya paduan secara menegak. Maka, untuk mengira daya paduan secara menegak, apabila F paduan menegak, maksudnya F paduan itu ke atas. Jadi, apabila F paduan itu ke atas, ini bermaksud T lebih besar daripada W. T lebih besar daripada W. T ini merujuk tujah. Tujah lebih besar daripada berat. Maka persamaan yang kita akan guna adalah F paduan sama dengan T tolak W. Maka daya paduannya ialah T dengan nilai 3.1 darab 10 kuasa 7 tolak dengan berat yang kita dapat tadi, itu 1.962 darab 10 kuasa 7. Maka kita akan dapat nilai 1.14 darab 10 kuasa 7 Newton. Ini adalah nilai daya paduan. Yang seterusnya soalan minta kira pecutan ke atas. Pecutan ke atas C. Nak cari A. Maka kita guna formula hukum Newton kedua, iaitu F sama dengan MA. F di sini akan merujuk kepada F paduan. Maka 1.14 darab 10 kuasa 7 sama dengan M. Nilai M adalah nilai jisim kapal angkasa tersebut, iaitu 2 darab 10 kuasa 6 darab dengan A. Maka kita cari A, kita dapat nilai 5.7 ms negatif 2. Jadi ini adalah untuk soalan roket, kapal angkasa. Okey. Yang seterusnya, rajah menunjukkan satu daya P menarik satu beban berjisim 4 kg yang digantung pada sebuah takal. Okey. Bila melibatkan takal, okey, soalan suruh kira P. Apabila beban itu bergerak dengan hal laju seragam dan juga pecutan seragam. Okey, sebelum kita teruskan, okey, untuk takal, kita ada daya yang perlu kita tahu, iaitu yang bertindak pada takal T. Okey. Ini ke bawah ada W. Ini daya P dan yang bertindak pada takal kita perlu tahu ada T. T ini merujuk kepada tegangan. Dalam takal, T itu adalah tegangan. Jadi kita teruskan dengan penyelesaian masalah yang pertama. Cari nilai P apabila beban itu bergerak dengan hal laju seragam. Okey, yang pertama. Okey, bila bergerak dengan hal laju seragam, apa yang kita tahu, A adalah sama dengan kosong dan F juga sama dengan kosong. Jadi, untuk yang pertama, kita refer bahagian yang ada beban, iaitu kita akan kira F sama dengan MA. Untuk bahagian yang ada beban di sini, apabila takal tersebut, tentukan nilai daya P apabila beban itu bergerak dengan hal laju seragam
maka okey. Okey. Bergerak dengan laju seragam. Jadi bila kata daya P ditarik, maka daya F paduan ke atas. Ditarik, daya P ditarik, maka F paduan di sini ke bawah. Jadi untuk F sama dengan MA, maka T tolak dengan W sama dengan 4 darab dengan 0. Maka T tolak dengan 40 sama dengan 0. Maka kita akan dapat nilai T adalah 40 Newton. Ini adalah untuk bahagian di sini. Sekarang kita rujuk pula bahagian di sini. Okey. Bila ke bawah, maksudnya P lebih besar daripada T, maka kita akan P tolak dengan T. Maka di sini tiada beban. So, M sama dengan 0. Darab dengan 0. Maka P tolak dengan nilai yang kita dapat tadi. Okey, iaitu 40. Sama dengan 0. Maka P kita akan dapat dengan nilai 40 Newton. Jadi, tentukan daya P apabila beban itu bergerak dengan laju seragam, maka nilai P-nya adalah 40 Newton. Okay, yang seterusnya, jika ia bergerak dengan pecutan seragam 3 meter per saat. Okay, untuk B, ada pecutan seragam dengan 3 meter per saat. Jadi, untuk B, T tolak dengan 40 sama dengan 4 darab dengan 3. Maka T tolak 40 sama dengan 12. Maka T kita akan dapat nilai 52 Newton. Okey, jadi ini adalah kiraan untuk sebelah sini. Okay, sekarang kita selesaikan di sebelah P pula. Jadi untuk selesaikan di sebelah P, P tolak T sama dengan 0 darab dengan 3. P tolak dengan nilai yang kita dapat tadi, iaitu 52 sama dengan 0. Maka P kita akan dapat 52 Newton. Okey. Jadi nilai apabila bergerak dengan laju seragam, kita dapat P sama dengan 40. Dan apabila bergerak dengan pecutan seragam, P adalah bersamaan dengan 52. Okey, soalan yang terakhir untuk sistem takar. Tetapkan dulu apabila sistem takar ini adalah T, iaitu merujuk kepada daya bertindak pada takar. Okey, hitung pecutan. Hitung pecutan troli dan juga tegangan. Di sini nak mencari A dan juga T. Untuk soalan ini, kena faham soalan. Okey, untuk mencari A, iaitu pecutan dalam sistem. Kita akan guna F sama dengan MA. Dalam sistem ini, kita ada batu berjisim 3 kg. Maka kita ada daya, iaitu berat sebanyak 30 Newton. Okey, bagi F, F pula adalah F paduan, daya paduan. Jadi di sini tidak dinyatakan ada apa-apa geseran. Maka 30 tolak dengan 0 sama dengan M dalam sistem. Jisim yang diambil kira adalah 2 kg dan juga 3 kg. So, 2 tambah dengan 3 darab dengan A yang kita nak cari. Maka A kita akan dapat nilai sebanyak 6 ms negatif 2. Okey. Maka kita dapat nilai A. Yang seterusnya soalan minta cari tegangan. Okey, kita nak cari T. Untuk mencari tegangan, kita akan merujuk di situasi sini. Okey, maka untuk B, tegangan, kita masih lagi menggunakan hukum Newton yang kedua, iaitu F sama dengan MA, di mana untuk mencari
tegangan merujuk kepada di sini. Apabila letakkan beban, so dia akan turun ke bawah. Maka daya paduan W adalah lebih besar daripada T, maka daya paduan akan menjadi W tolak dengan T. Jadi masukkan nilai, sini adalah 3 darab dengan 6. W kita dapat nilai 30 tadi. Tolak dengan T sama dengan 18. Maka T dengan nilai 12 Newton. Okey, baik. Selesai untuk soalan penyelesaian masalah. Okey, diharapkan perbincangan kita pada hari ini dapat memberikan pengetahuan berkaitan bagaimana kita nak menyelesaikan berkaitan dengan penyelesaian masalah melibatkan hukum gerakan Newton kedua. Dan satu lagi, bagaimana kita nak melukis kaedah segi empat selari dan juga kaedah segitiga daya. Okey. Sekian. Terima kasih.